Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu dan sedar bahawa masyarakat Palestin telah dijajah dan dizalimi semenjak daripada sebelum Perang Dunia Kedua lagi, di mana golongan Zionis dengan dibantu oleh kerajaan British telah merampas tanah mereka dan menghalau mereka daripada bumi mereka sendiri, sehingga jutaan daripada rakyat Palestin berada di luar negara mereka dan tidak dibenarkan pulang ke tanah air mereka. Tanah mereka dirampas sehingga hari ini, dan yang terkini ialah perkampungan-perkampungan di tebing barat telah diwujudkan di atas tanah yang dirampas daripada orang-orang Palestin. Perjuangan untuk membebaskan Palestin ini telah bermula sebenarnya semenjak daripada Perang Dunia Kedua lagi juga. Sebagai contoh adalah peperangan jihad yang diketuai oleh Syekh Izzuddin Al-Qassam. Namun oleh kerana kuasa besar Eropah dan juga Amerika Syarikat berpihak kepada Zionis, maka tanah-tanah orang Palestin telah semakin banyak dirampas, dan sehingga hari ini mereka dalam keadaan yang sangat sedih dan sengsara. Kerajaan-kerajaan di seluruh dunia termasuk kerajaan Islam telah gagal untuk melindungi hak orang-orang Palestin. Terkini kita tahu bahawa negara UAE dan juga Morocco dan Bahrain dan Oman telah membuat keputusan untuk menormalisasikan hubungan dengan negara haram Israel. Menyedari bahawa kerajaan-kerajaan tidak boleh dipercayai untuk melindungi hak mereka, maka rakyat Palestin telah memulakan satu kempen yang dipanggil kempen BDS. BDS adalah singkatan kepada istilah Boycott, Divestment and Sanctions. Boycott kita tahu adalah boycott. Divestment adalah pelepasan saham dalam syarikat-syarikat yang menyokong ekonomi Israel, dan sekatan adalah sekatan ekonomi, sekatan perdagangan, kebudayaan dan sebagainya. Ini adalah tiga cara untuk memberi tekanan ke atas negara Israel, seperti yang telah dilakukan terhadap kerajaan Afrika Selatan dahulu yang telah beramal dengan polisi apartheid yang menzalimi orang-orang kulit hitam. Akibat daripada usaha memboikot kerajaan Afrika Selatan yang dilakukan pada puluhan tahun 70-an, 80-an, akhirnya kerajaan Afrika Selatan terpaksa membubarkan dan menghapuskan undang-undang yang menzalimi orang-orang kulit hitam pada tahun 1994, dan sekarang ini orang kulit hitam di Afrika Selatan mempunyai hak yang sama dengan orang-orang yang berkulit putih. Jadi, langkah memboikot negara adalah satu langkah yang sangat berkesan jikalau ianya dilakukan dengan tersusun oleh masyarakat antarabangsa. Inilah yang diharapkan boleh dilakukan oleh masyarakat antarabangsa sekarang untuk memberi tekanan terhadap negara haram Israel. Kerana negara haram ini bukan sahaja menzalimi hak asasi
rakyat Palestin. Bahkan lebih daripada itu, mereka sedang membunuh rakyat Palestin dan merampas tanah-tanah mereka. Jadi kita mengajak masyarakat dunia untuk memboikot Israel selagi 3 tuntutan tidak penuhi. Tuntutan tersebut adalah, satu, ialah hak asasi rakyat Palestin di Israel itu sendiri mesti dihormati, sebab sekarang ini mereka tidak mendapat hak yang sama. Yang kedua ialah penjajahan terhadap tebing barat dan sekatan terhadap Gaza mesti diberhentikan. Dan yang akhir sekali ialah hak rakyat Palestin untuk pulang ke tanah air mereka mesti dipenuhi. Jadi hak untuk pulang ke tanah air mereka ini sebenarnya telah dijamin oleh bangsa-bangsa bersatu di bawah resolusi 194 pada tahun 1948 lagi. Tetapi dengan bantuan Amerika Syarikat dan negara barat yang lain, hak ini telah tidak diendahkan. Dan oleh kerana itulah orang-orang Palestin sekarang ni duduk di luar negara mereka sendiri yang tidak dapat pulang. Jadi kita semua kena membantu usaha untuk memboikot Israel dengan cara bukan sahaja tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan Israel, tetapi juga memboikot syarikat-syarikat dan organisasi-organisasi yang membantu kezaliman Israel ini. Termasuk sebagai contoh syarikat komputer Hewlett Packard yang membekalkan peralatan information technology kepada tentera Israel. Kita kena memboikot syarikat G4S, syarikat keselamatan yang membantu tentera Israel memenjarakan rakyat Palestin. Kita kena memboikot syarikat Puma yang mengeluarkan peralatan sukan yang digunakan oleh pasukan bola Israel, di mana pasukan bola ini mempunyai ahli daripada kelab-kelab bola yang berada di tanah-tanah yang dirampas daripada orang Palestin. Sepatutnya Persatuan Bola Israel ini ditendang keluar daripada FIFA, tetapi mereka masih kekal kerana dibantu oleh negara Eropah dan juga Amerika Syarikat. Dan oleh kerana itu, cara kita untuk memberi tekanan kepada Israel inilah dengan memboikot syarikat Puma. Selagi Puma mempunyai hubungan dengan Persatuan Bola Israel, kita tidak akan membeli, dan kita mengajak orang lain semua untuk memboikot jenama Puma. Itu adalah cara untuk kita berjuang bagi pihak orang Palestin. Dan sebenarnya cara inilah adalah satu cara yang sangat digeruni oleh Israel, sebab ianya adalah satu perjuangan yang dikatakan aman, dan mereka sukar untuk mengatakan bahawa gerakan membebaskan Palestin adalah gerakan teroris, sebab cara memboikot adalah bukannya cara keganasan. Oleh kerana itu, sekarang ini kempen memboikot menjadi popular di Eropah dan juga di Amerika Syarikat. Ramai rakyat Amerika yang sekarang menyokong gerakan BDS, termasuk di kalangan orang muda berbangsa Yahudi. Menyedari tentang bahaya BDS ini, kerajaan Amerika ataupun Kongres Amerika Syarikat, iaitu Senate dan juga House of Representatives, telah meluluskan undang-undang untuk mengharamkan BDS. Ini menunjukkan betapa berkesannya gerakan BDS ni untuk mencabar kezaliman kerajaan Zionis Israel. Sama-samalah kita memberi sokongan kepada gerakan boycott, divestment and sanction, dan di Malaysia usaha ini dilakukan oleh BDS Malaysia. Sokonglah usaha BDS Malaysia. Terima kasih.